Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak pelajar SES yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, kita bertemu dalam program kecemerlangan yang dinamakan Just Around the Corner. Okay, untuk part yang ketiga ini, kita akan sama-sama membincangkan 3 lagi topik, iaitu bab gaseous exchange, bab transport system dan homeostasis. Seperti yang anak-anak pelajar sedia maklum, 3 chapter ini akan diuji dalam UPS 3 di mana bab gaseous exchange akan menyumbang 2 soalan, bab transport system akan menyumbang 5 soalan, manakala bab homeostasis menyumbang 4 soalan, menjadikan bilangan soalan bagi UPS 3 adalah 11 soalan. Jadi, bagi membantu anak-anak pelajar untuk mengulang kaji, kami para pensyarah di unit biologi menyediakan slot ini di mana 2 orang pensyarah akan sama-sama membincangkan topik-topik ini bersama dengan pelajar. Dan 2 orang pensyarah tersebut ialah Puan Siti Hawa Nazirah binti Hanifah dan Puan Nurul Huda binti Cik Ismail. So, sama-sama anak-anak pelajar untuk mengulang kaji bersama mereka dan lihat pada tips-tips penting yang telah diberi penekanan supaya Madam harapkan anak-anak pelajar akan mendapat markah yang baik untuk UPS 3. Selamat mengulang kaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi Just Around the Corner pada kali ini kita akan membincangkan chapter 7 gaseous exchange. Okay, this is the learning outcomes for this topic. We have two subtopic, which is 7.1 gaseous exchange in human, ada A, B, C, dan 7.2 regulating stomatal activity, ada A and B. Okay, daripada learning outcomes ni kita akan fokus one by one lah. Okay, first kita akan tengok describe the basic structure of hemoglobin and its characteristic as respiratory pigment. Okay, so dalam kapilari darah adanya red blood cell. Okay, dan red blood cell actually terdiri daripada hemoglobin molecule. Okay, so what is hemoglobin? Okay, hemoglobin sebenarnya adalah terdiri daripada quaternary level of protein, which consists of 4 polypeptide chain, yang mana 2 daripadanya adalah alpha chain and another 2 terdiri daripada 2 beta chain. Keempat-empat polypeptide chain tersebut dipegang oleh ikatan hydrogen bond. Okay, dan pada setiap polypeptide chain itu terikatnya heme group, dan setiap heme group contain one ion. Okay, ion pada heme group tersebut, kalau saya lukiskan di sini, let's say this is the heme group and the red color ini adalah ion. Okay, ion ini adalah di mana tempat binding of oxygen. Okay, as we know, pada satu hemoglobin 1 Hb mengandungi 4 heme. Okay, that's mean mengandungi 4 ion. So akan ada berapa oksigen molekul yang boleh bind pada satu hemoglobin adalah maximum 4 oksigen molekul. So please take note about this. Okay, so then the function of hemoglobin adalah to transport oxygen and carbon dioxide. Okay, then we move to characteristics of hemoglobin as effective respiratory pigment. Okay, karakteristik yang pertama adalah berkaitan dengan affinity of hemoglobin terhadap oksigen, bergantung sebenarnya kepada partial pressure of oxygen di kawasan tersebut. Okay, let's say at high partial pressure oxygen, which is in alveoli of lung, okay, hemoglobin akan ada high affinity to oxygen. Okay, apa maksud high affinity to oxygen? Adalah kecenderungan hemoglobin tersebut to bind with oxygen, membentuk oksihemoglobin. So, penyataan ini adalah untuk gambar rajah ini. Okay, manakala at low partial pressure of oxygen berlaku di respiring tissue ataupun di cell in body, hemoglobin akan ada low affinity to oxygen, means dia ada
kurang kecenderungan untuk bind kepada oksigen, malah dia akan dissociate and release the oksigen yang dia bawa itu kepada tisu badan tersebut ataupun kepada tisu yang memerlukan. So, penyataan ini adalah refer kepada gambar rajah di bawah itu. Okay, next ialah tukarkan di sini kepada cooperativity binding. Cooperative binding. Cooperative binding between polypeptide subunit. At lung, pada kawasan lung, the binding of first oxygen molecule akan slightly change the shape of other 3 subunit. Sebelum ni kita dah belajar bahawa hemoglobin ada 4 subunit, betul tak? Bila satu daripada subunit tersebut menerima oksigen, seperti dalam gambar rajah ini. This is the oxygen. Ni adalah dia punya subunit lah, 2 beta, 2 alpha chain dan 2 beta chain. Bila satu oxygen molecule, let's say, bind to the beta chain, another 3, 1, 2, 3 of the subunit akan slightly change the shape dan menyebabkan dia increase the affinity to oxygen molecule, causing the binding of another 3, 1, 2, 3 oxygen molecule kepada hemoglobin tu berlaku lebih mudah. Itu maksudnya cooperative binding for between polypeptide subunit. Manakala at body tissue pula, release of first oxygen molecule akan membentuk oksihemoglobin. Dan apa yang daripada from oksihemoglobin, slightly change the shape of other 3 subunit. Refer gambar rajah yang di bawah ini. Yang ni bila mula-mula ada 4 oksigen molecule bind to the subunit, ini kita panggil sebagai oksihemoglobin. Bila dia sampai pada kawasan yang ada partial pressure yang rendah, let's say at body tissue, bila one of the oxygen release from the polypeptide, another 3, 1, 2, 3 akan cepat-cepat releasekan oksigen molekul tersebut. Dan proses itu berlaku dengan lebih mudah. Itu maksudnya cooperative binding. Then we move kepada subtopik yang untuk 7.1b, which is transport of carbon dioxide by hemoglobin from respiring tissue to the lung. Macam mana carbon dioxide ini ditransfer daripada tisu kepada paru-paru. Proses penghantaran carbon dioxide ini ada 3 cara. Dan 3 cara ini ada percentage yang perlu diingatlah. About 7% of carbon dioxide akan dirilis daripada respiring cell, dissolve in blood plasma dalam bentuk dissolved carbon dioxide. So dalam gambar rajah ini yang dinyatakan 7% itu adalah di sini. So this is the 7% of carbon dioxide from the tissue kepada enter the blood capillary dan dissolve dalam blood plasma sebagai dissolved carbon dioxide. Dalam bentuk inilah nanti dia akan pergi ke lung dan carbon dioxide tersebut akan diffuse out from the blood capillary masuk kepada alveoli of lung dan di-expel semasa proses exhalation. Then about 23% of the carbon dioxide akan combine with amino group. Amino group yang ada dekat mana? Yang ada dekat hemoglobin, membentuk karbamino hemoglobin. So mana yang 23% tersebut adalah yang ini. So ini adalah carbon dioxide daripada tisu. Dia akan diffuse out from tissue, masuk ke dalam kapilari darah dan enter the erythrocyte, combine with hemoglobin pada part mana? Pada amino group of hemoglobin. So membentuk karbamino hemoglobin. So this is 23%. Dalam bentuk ini dia akan mengalir pergi dekat lung, kawasan alveolus, dan
Di situ, karbaminohemoglobin akan disosiate semula kepada hemoglobin dan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan diffuse up from erythrocyte, seterusnya masuk ke dalam alveoli dan akan di-expel keluar semasa proses exhalation. Okey, paling banyak, which is 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion ataupun HCO3 minus. Okey, yang mana dalam gambar ajar ini, yang ni carbon dioxide daripada tisu diffuse masuk ke dalam erythrocyte dan gabunglah, ada proses yang dia akan jalankan, dan dalam bentuk bicarbonate ion dia akan dibawa pergi ke lung, dan seterusnya karbon dioksida tersebut akan di-expel keluar daripada lung melalui proses exhalation. Okay. So kita akan go through secara detail sikit berkenaan yang 70% ini. Okay, so start from transport of carbon dioxide in the form of bicarbonate ion. Okay, kita mula daripada at tissue cell. Okay, number 1. Carbon dioxide diffuse out of the tissue into the blood plasma and then into the erythrocyte. Okay. Okay, so yang ni lah. So this is the tissue. Okay, tissue produce carbon dioxide. So carbon dioxide akan masuk ke dalam blood capillary, which is blood plasma, dan dia akan diffuse masuk ke dalam erythrocyte. Okay, di dalam erythrocyte, carbon dioxide tersebut akan bind with water membentuk bicarbonic acid. Okay, H2CO3. Okay, this process catalyzed by carbonic anhydrase. Okay, dan carbonic acid ini akan dissociate kepada bicarbonate ion dan hydrogen ion. Okay, hydrogen ion ini sekiranya dia punya concentration banyak dalam erythrocyte, dia akan menyebabkan erythrocyte ini menjadi berasid. Okay, which is not good lah for our body. So HP akan menjadi sebagai buffer untuk proses ini, yang mana dia akan bind with the hydrogen ion dan seterusnya membentuk hemoglobinic acid. Okay, manakala bicarbonate ion ini akan diffuse out from the erythrocyte into the blood plasma. So apa jadi dengan bicarbonate ion ini? Dia akan bind dengan sodium ion dan membentuk sodium bicarbonate. Okay. To maintain electrochemical neutrality, maksudnya bila bicarbonate ion keluar, ada charge yang keluar kan, so terganggu sedikit electrochemical itu, jadi chloride ion perlu dimasukkan. Okay, so kemasukan chloride ion ke dalam erythrocyte ini kita panggil sebagai chloride shift. Okay, apa fungsi dia tadi? To maintain electrical neutrality. Okay, so next, this erythrocyte akan move along the blood vessel to the lung. Okay, dalam bentuk ini dia akan mengalir pergi ke lung. Okay, so what happen at lung? Okay, chloride ion tadi yang ada di dalam erythrocyte itu akan diffuse out from the erythrocyte into the blood plasma, manakala bicarbonate ion akan diffuse from the blood plasma into the erythrocyte. Okay, here seperti biasalah, bila ada penukaran itu, ini maksudnya berlakunya chloride shift. Okay, then what happen to the HCO3 ataupun bicarbonate ion? Bicarbonate ion akan combine again with hydrogen ion. Mana datang hydrogen ion? HHB tadi, hemoglobin acid, akan dissociate kepada hydrogen ion dan hemoglobin. So the hydrogen ion inilah yang akan bind kepada bicarbonate ion membentuk carbonic acid. Okay, then the carbonic acid akan dissociate kepada carbon dioxide dan water, catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. Okay, dan carbon dioxide ini akan
diffuse out from the erythrocyte into the blood plasma, seterusnya diffuse out into the alveolus. Okey. Dan apa yang jadi pada carbon dioxide ke alveolus ini, dia akan di-expel semasa proses exhalation. So that's all the transport of carbon dioxide daripada tisu kepada lung. Okay. Next adalah kita akan sentuh sedikit tentang oxygen dissociation curve of hemoglobin. Okay, apakah dia ODC ini? Ini kita boleh singkatkan kepada ODC. Okay, ODC ini menunjukkan relationship between percentage of oxygen saturation of hemoglobin at different partial pressure of oxygen. Bila kita teliti graf ini pun kita boleh tahulah pada paksi ini ditunjukkan oxygen saturation of hemoglobin dalam percentage, dan pada paksi ini dia tunjukkan partial pressure of oxygen yang berlainan daripada yang rendah kepada yang paling tinggi. Okay. So, oxygen saturation, percent of oxygen saturation of hemoglobin ini sebenarnya sama maksud dengan percent of hemoglobin that is combined with oxygen. Maksudnya, berapa banyak kan hemoglobin tu bind dengan oxygen membentuk oksihemoglobin. Okay. So, the higher the partial pressure of oxygen, pada partial pressure of oxygen yang tinggi, so the higher the percentage of oxygen saturation of hemoglobin. So, banyaklah oksihemoglobin yang akan terbentuk. Okay. Manakala lower partial pressure of oxygen, kalau partial pressure of oxygen rendah, means kuranglah hemoglobin yang akan bind dengan oksigen membentuk oksihemoglobin, ataupun kita boleh katakan banyaklah oksihemoglobin yang akan melepaskan oksigen kepada tisu, kawasan-kawasan tisu yang memerlukan. Okey. So macam mana cara baca sebenarnya ODC ni? Kita kena baca dia daripada right to left, daripada kanan ke kiri, daripada lung ke exercise cell. Okey. So kita baca satu-satu, kita tengok Okey, dekat alveoli of lung, kita tengok bacaan partial pressure of oxygen dia sangat tinggi, which is 100. Okey. So in alveoli, it has very high partial pressure of oxygen, which mean kalau kita tengok dia punya graf ni pun, about 98% of hemoglobin bind with oxygen membentuk oksihemoglobin. Maksudnya semua hemoglobin, boleh katakan semua hemoglobin tu bind dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Okey, manakala dekat resting tissue ataupun tissue at rest. Okey, yang ni tissue at rest, resting cell. Kita tengok mana-mana bacaan oksigen yang saturated pada hemoglobin dia adalah hanya 75%. Okay, about 75% of hemoglobin is present sebagai oksihemoglobin. Manakala the remaining, maksudnya contohlah 75 yang bind dengan oksigen. So the remaining tu daripada 100 ni tolak, about 25% oksigen itu telah pun di-unload, telah pun diberi kepada tisu tersebut. Okay. Manakala pada tisu during exercise di sini, active tissue, less hemoglobin akan bind with oxygen, which is about only 15% of hemoglobin present sebagai oksihemoglobin, dan 85% of oxygen itu release hemoglobin kerana oksigen ini diperlukan by respiring tissue. Okay, so that's about ODC. Okay, now we move to subtopic yang kedua, 7.2, which is regulating of stomatal activity. We focus on subtopic A, structure and function of gut cell in relation of gases exchange. Okay, so gambar rajah yang ditunjukkan di sini adalah gambar rajah yang ada pada bawah permukaan daun. Okay, so stoma. Apakah dia stoma? Dia adalah micropore
lubang yang halus yang kecil located between specialized epidermal cell yang dipanggil sebagai gut cell. Okey, manakah gut cell dalam gambar rajak ini? Gut cell ini yang ni yang berbentuk seperti bean shape, bentuk kacang. Okay, so this is the gut cell, dan yang di tepi-tepi ini adalah epidermal cell ataupun subsidiary cell. Okay. Di dalam gut cell adanya banyak chloroplast. Okay. So kat mana kita boleh jumpa stoma tadi? Seperti yang saya dah maklum bahawa dia located under the surface of leaf. Banyaklah. Okay. So what is the function of stoma? Ada dua. Yang pertama, regulate gases exchange dan regulate water loss melalui proses transpiration. Okay, now we move to pada role of potassium ion in the mechanism of stomatal opening and closing. Macam mana potassium ion ini terlibat dengan terbuka dan tertutupnya stoma. Okay, saya ringkaskan dalam bentuk jadual, dalam bentuk table lah, seperti ini supaya lebih mudah untuk difahami. Okay, during the day, waktu siang. So, waktu siang kita tahu ada matahari, kan? So, bermaksud berlakunya proses fotosintesis. Kalau kita tahu bila berlaku fotosintesis, ATP yang terhasil akan ada banyak lah. Okay, bila ATP terhasil banyak, which mean proton pump akan aktif dan menyebabkan movement of potassium ion itu berlaku sebab berlakunya wujudnya ataupun aktifnya active transport. Okay, so apa yang berlaku ialah concentration of potassium ion dalam gut cell akan jadi tinggi. Okay, kita boleh katakan bahawa potassium ion itu dia enter the gut cell daripada subsidiary cell. Okay, so sekarang ni potassium ion dalam gut cell jadi banyak lah very banyak. Okay, menyebabkan bila potassium ion dalam gut cell banyak, dia akan affect the water potential, yang mana water potential dalam gut cell akan jadi rendah dan water potential dekat subsidiary cell akan jadi tinggi. Okay, so kita tahu bahawa water ni dia punya karakteristik adalah mesti dia bergerak daripada water potential, kawasan water potential yang tinggi ke kawasan water potential yang rendah. So sekarang kita tahu subsidiary cell ada water potential tinggi, manakala gut cell ada water potential yang rendah. So menyebabkan water move from subsidiary cell into the gut cell. So water daripada luar masuk ke dalam gut cell. Okay, apa yang berlaku seterusnya kepada gut cell? Gut cell will become turgid dan menyebabkan stoma open. Okay, dan apa pula berlaku waktu malam? Okay, waktu malam tak ada cahaya matahari kan? So that's mean photosynthesis tak berlaku. So ATP pun kurang ataupun tak ada. Okay, so ada tak movement of potassium ion ke dalam gut cell? Tak ada. Okay, bila tak ada means belah dalam gut cell ini concentration of potassium ion tu akan jadi rendah dan menyebabkan water potential dalam gut cell tinggi dan subsidiary cell mempunyai water potential yang rendah. So kita balik kepada konsep movement of water tadi. So water akan move daripada gut cell into the subsidiary cell, ataupun kita boleh kata water move out from gut cell into the subsidiary cell. So anak panah dia jadi macam ni lah. Okay, so what happened to the gut cell? Okay, gut cell akan jadi flaccid dan stoma akan close. Okay, untuk chapter A, transport system. Okay, this is the learning outcomes. Ada 3 lah. 8.1 menyentuh tentang mammalian heart. 8.2 lymphatic system, role in transport. 8.3 transport implied, which is xylem. Okay, dan saya akan sentuh tentang 8.1 dan 8.2. Okay,
now we look at the mammalian heart. Okay, this is the structure of heart which has 4 chambers as we know. Ada right atrium and left atrium. Okay, mana right atrium dan left atrium dalam gambar rajah ni? So this is the right atrium sebelah kanan, dan ini adalah left atrium yang sebelah kiri. Okay, right ventricle and left ventricle means ventricle tu maksudnya bahagian bawah jantung lah. So this is the right ventricle dan this is the left ventricle. Okay, so the right and left part of the heart, they are separated by a muscle called septum ataupun wall that called septum. So mana wall of septum tu adalah di sini So ini adalah septum. Okay, valve found in heart ada 2 jenis, which is atrioventricular valve, yang mana locationnya adalah nama pun atrioventricular, means valve di antara atria dan ventricle. So di sini satu valve dan di sini lagi satu valve. Dan semiluna valve adalah valve yang berada pada sebelah kiri dan kanan jantung, which is dekat sini dekat sini. Okay, dan di sini nampak dalam gambar rajah ni Cuma kalau kita tengok pada gambar rajah tangan ni, suka saya gunakan gambar rajah tangan ini sebab senang. Dalam exam nanti awak boleh conteng tangan awak dan awak boleh tahulah structure of heart yang sebenar. Okay, so daripada awak punya ibu jari tu, itu adalah inferior vena cava, dan superior vena cava sebahagian atas, dan inferior adalah daripada bawah. Okay, so ini kawasan ini adalah kawasan atrium ataupun right atrium. Okay, manakala ini adalah atrioventricular valve, which is tricuspid. Okay, dan kawasan ini adalah right ventricle, dan valve ini adalah semiluna valve. Okay, valve apa? Adalah pulmonary valve kan. Okay, dan dia bawakan darah tu kepada pulmonary artery, seterusnya kepada paru-paru. Okay, manakala yang sebelah kiri pula, okay, ini adalah pulmonary vein, enter the heart kepada left atrium. So this is the left atrium. Okay, this is the valve, atrioventricular valve, which is bicuspid, dan yang ini pula adalah left ventricle, dan valve ini adalah semiluna valve, dan seterusnya, darah itu akan dipaskan melalui aorta dan ke seluruh badan. Okay. Okay, now kita look at kepada flow of oxygenated. Okay, oxygenated ini means darah yang membawa oksigen, dan deoxygenated ini refer kepada darah yang tidak membawa oksigen. Okay, kita lagi better kita mula daripada inferior vena cava dan superior vena cava. Okay, saya suka gunakan gambar rajah ni sebab dalam gambar rajah ni dia gunakan arrow yang warna yang berlainan, dan dia tunjukkan flow dalam dua gambar lah, gambar pada jantung dan juga gambar pada flow chart ni lah. Okay, daripada inferior vena cava dan superior vena cava, arrow yang berwarna biru menunjukkan deoxygenated blood. Manakala arrow yang berwarna merah menunjukkan oxygenated blood, darah yang mengandungi oksigen. Okay, so we start with inferior vena cava dan superior vena cava. Kalau dalam gambar rajah ni, di sinilah darah akan masuk jantung daripada superior vena cava dan juga daripada inferior vena cava. Okay, mana dalam gambar rajah ni, di sini bawah dia. Okay, so the oxygenated blood enter the heart from inferior vena cava and superior vena cava into the right atrium. Okay, itu here. Sini. Okay, kemudian deoxygenated blood akan dipump ke right ventricle through tricuspid valve. So this is the tricuspid valve. Then will be pumped to the right ventricle melalui pulmonary semiluna. Daripada right ventricle, dia akan melalui pulmonary semiluna valve ke pulmonary artery.
Okey, seterusnya deoxygenated blood tersebut akan dipam ke lung. Okey, di lung, darah yang deoxygenated akan bertukar kepada oxygenated blood. Okey, kita tahulah pada dekat paru-paru kita dah belajar berlakunya gases exchange kan. Di situlah oksigen akan dibawa dan carbon dioxide akan dilepaskan. Okey, so sekarang arrow merah ini menunjukkan oxygenated blood. Okey, oxygenated blood from lung will enter the heart melalui pulmonary vein right and left. So mana pulmonary vein dalam gambar rajah ini adalah yang ni lah. So this is the pulmonary vein kepada masuk enter the heart into the left atrium. Kemudian oxygenated blood in left atrium will be pumped through bicuspid valve. So this is the bicuspid valve into the left ventricle. Then left ventricle will pump the oxygenated blood through aortic semilunar valve. So this is the aortic semilunar valve into the aorta. Dan seterusnya aorta akan pump the deoxygenated blood to all part of the body. Okay, so that's all for flow of oxygenated and deoxygenated blood dalam heart. Okay, next adalah initiation of heartbeat. Okay, macam mana degupan jantung kita ni bermulalah, permulaan heartbeat tu. Okay, it start with something that we call SA node. SA node ni adalah pacemaker. Okay, so the SA node, which is the pacemaker, will generate the signal, generate the electrical impulse, and the impulse akan spread rapidly through both atria. Okay, maksudnya impulse itu akan pergi kepada right atrium dan juga left atrium. Okay, bila kedua-dua atrium ini menerima impulse tersebut, menyebabkan both atrium to contract. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai atrial systole. Okay, so bila atrium ini contract, means blood daripada right atrium dan juga left atrium akan pump masuk ke ventricle. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, the impulse daripada SA node ini juga then reach the AV node. Sini dia akan reach dekat kawasan AV node. So this is AV node di antara left atrium dan right atrium. So dekat AV node ini, signal tersebut akan delay about 0.1 second. Okay, kenapa signal itu perlu delay for 0.1 second? Sebab untuk memastikan semua darah yang berada dalam atrium ini dipump masuk ke dalam ventricle, ataupun kita boleh kata to make sure the atrium fully contract. Okay, dan nombor 3, the signal then pass to the heart apex. Okay, this is kawasan heart apex. Okay, ini kawasan heart apex. Tadi daripada AV node, so dia akan travel pergi ke heart apex. Macam mana? The impulse akan travel to the bundle of His. This is bundle of His ke heart apex. Okay, bundle of His ini terbahagi kepada dua branches. Okay, right dan left branch. Okay, the impulse conducted toward the heart apex melalui bundle branches ini. Okay, dan bila impulse itu sampai di heart apex, dia akan spread pula throughout the ventricles, mean ke kedua-dua ventricle kiri dan kanan. Okay, macam mana? Okay, the impulse tersebut akan spread to the Purkinje fiber throughout the ventricular wall, menyebabkan kedua-dua ventricle ini akan contract, menyebabkan the heart apex akan contract upward ke atas, dan blood yang ada di dalam ventricle tu tadi akan dipump ke pulmonary artery dan seterusnya ke aorta. Okay, so that's the summary for initiation of heartbeat. Okay,
Seterusnya kita akan sentuh sikitlah berkenaan dengan subtopik 8.2 which is lymphatic system. Lymphatic system adalah komponen-komponen of lymphatic system seperti lymphatic fluid which is lymph, lymphatic capillary, lymphatic vessel, lymphatic node dan lymphatic organ. Kita akan sentuh komponen-komponen tersebut semasa saya menerangkan dia punya pathway of lymph from the tissue to blood circulatory system. It start from the blood capillary. Kita tahu bahawa dalam blood capillary ni ada blood lah, erythrocyte, ada red blood cell, ada white blood cell, ada platelet dan ada blood plasma. So daripada banyak-banyak blood plasma tersebut, 10% of the blood plasma akan masuk ke dalam, akan leave the blood capillary dan pergi kepada interstitial fluid, which is space di antara sel. Dan di situ kita panggil dia sebagai interstitial fluid lah. Dan apabila dia berada dalam interstitial fluid dan dia masuk ke dalam lymph capillary, now kita call the blood plasma tersebut sebagai lymph. Dan lymph ini akan travel through the lymph capillary and then enter the lymph vessel. Seterusnya, sepanjang-sepanjang lymph vessel tersebut wujudnya lymph node. So, apakah fungsi lymph node yang berada di sepanjang lymph vessel tersebut? Fungsinya adalah sebagai untuk filter and destroy the harmful substance. Itu fungsi lymph node. Dan lymph tersebut akan meneruskan perjalanan melalui lymph vessel, kemudian berkumpul ataupun melalui saluran yang lebih besar which is lymph trunk, dan seterusnya memasuki dua lymphatic ducts which is right lymphatic ducts berada pada sebelah kanan badan dan thoracic duct berada di sebelah kiri badan kita. Dan next, the lymphatic fluid akan enter the subclavian vein dan lymph tersebut akan dipulangkan semula ke dalam blood circulatory system melalui heart. Itu secara ringkasnya bagaimana pathway of lymph from tissue to blood circulatory system. That's all from me. Nanti akan disambung oleh Puan Nurul Huda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita continue lagi transport implant bersama dengan Madam Nurul Huda binti Cik Ismail. Transport implant kita ada melalui xylem, iaitu water uptake. Yang pertama kita akan tengok by route absorption. So kita ada three pathways, yang mana yang pertama adalah apoplast route, symplast route dengan transmembrane route. Dan seterusnya melalui xylem, so kita ada transpirational pool, cohesion tension hypothesis dengan root pressure. Selain pada tu kita akan tengok water ataupun mineral ion, iaitu daripada from soil to root hair. Selain daripada xylem, kita ada movement transport implant by flowworm, iaitu organic transport. Yang ni by proses translocation yang dah run dalam proses photosynthesis. Kita akan describe ni dalam pressure flow hypothesis. Alright, first kita tengok dulu pathway of water from the surrounding soil, air daripada luar, akan masuk ke dalam akar, sistem akar. Kita perbesarkan akar ni. And then air akan masuk daripada soil. And then akan masuk ke dalam akar. Cell sac in root vacuole contain high concentration of dissolved mineral. Dalam akar, solute tinggi. And then water potential rendah. So water potential in root is lower than soil. So water will diffuse from soil into the root hair by osmosis. When water enter the root hair, so water potential in root hair will increase and then higher than water potential of the adjacent cortex. So water will diffuse by osmosis. Water will diffuse by
osmosis from root hairs into the cell of the cortex. Kat sini you akan tengok ada epidermis, okay, cortex, endodermis, still, and then seterusnya xylem. And then kita ada yang ni ada apoplast root, okay, and then sini ada symplast root, and then kat sini ada Casparian strip dekat endodermis. Movement of water from soil to root hair, and then akan run masuk epidermis, seterusnya cortex, endodermis, pericycle, dan seterusnya xylem. Daripada xylem, water will move upward, and then dekat endodermis you ada Casparian strip. There are 3 distinct routes. Kita ada 3 cara which water move through the tissue. First, we have apoplast root. Second, symplast root. And then next, transmembrane root. Untuk apoplast root, it involve the movement of water through the cellulose cell wall. Kalau kita tengok ni apoplast yang berwarna biru. So, pergerakan air masuk adalah melalui cellulose cell wall. Tapi apabila dah melalui epidermis, dah sampai cortex, dekat endodermis, dia akan dihalang oleh Casparian strip. So, Casparian strip ni berada pada endodermis, di mana Casparian strip ni adalah impermeable to water. So, apoplast root dia akan switch daripada apoplast kepada symplast and transmembrane root. Water will move from root hair and then next cortex via cellulose cell wall, and then bila dah sampai endodermis, so water will enter via cytoplasm because of Casparian strip, and then next water will continue move through the pericycle and last kali xylem. Untuk symplast root, water will move through cytoplasm which is connected by plasmodesmata. Kalau yang apoplast root adalah melalui cell wall, tapi yang untuk symplast ni adalah melalui cytoplasm. For symplast root, water move through epidermis cell, next cortex, endodermis, and then pericycle, so seterusnya ke xylem via plasmodesmata and cytoplasm. During transmembrane root, water will move via cell and across partially permeable membrane of vacuole. So membrane of vacuole we call that as a tonoplast. And then amount of water transport in this way is small. Movement of water in plant from surrounding to root vascular system. Okay, first we look for symplast root. Symplast root, water will move through cytoplasm and plasmodesmata until reach the xylem, and then next for transmembrane root, so water will move across one cell to another cell through plasma membrane and membrane of vacuole, that is a tonoplast, until reach the xylem. And then for apoplast root, so water will move across via the cellulose cell wall sehinggalah sampai ke endodermis. So kita jumpa dengan Casparian strip di mana that is impermeable to water. So apoplast root will switch into symplast root and transmembrane root until reach the xylem. Water movement via xylem. Okay, water movement via xylem we have 3 ways. Yang pertama adalah transpiration pull. So transpiration pull ni dekat atas ni, proses transpiration berlaku. And then dia akan tarik air daripada bawah naik ke atas. Cohesion tension hypothesis, daripada water daripada xylem tadi, so dia akan bergerak naik ke atas. And then untuk root pressure, tekanan daripada akar, and then yang tu akan water will move into the root hair, and then dia akan menolak air ke atas. Untuk transpiration pull, iaitu transpiration pull ni adalah pulling force, iaitu negative force yang bermula daripada proses transpiration. Okey, proses transpiration, air akan keluar menerusi stoma. And then bila air ni keluar, so water potential dekat sini dah rendah.
And then sel yang bersebelahan yang lebih tinggi water potential dia akan diffuse masuk ke tempat low water potential. So dia akan tarik air daripada yang bersebelahan untuk mengisi kekosongan. And then kat sini daripada xylem tadi, ni water daripada root dah masuk, dah sampai xylem. Bila proses pull effect ni berlaku, so dia akan tarik air daripada bawah naik ke atas. Untuk cohesion tension hypothesis, kita ada addition dengan cohesion. Addition ni adalah attractive force di antara water molecule dengan polar substance. Contoh kat sini kita ada water molecule dengan wall of tube. Tu dikatakan sebagai addition. Attractive force iaitu different molecule. And then cohesion, cohesive force between water molecule and water molecule. Attractive force between molecules of the same substance. Untuk cohesion, addition, tension, kalau kita tengok water dengan water adalah cohesion, iaitu attractive force between water molecules due to hydrogen bond. And then tension adalah upward pull by top. Okay, tension tu disebabkan oleh proses transpiration, so dia melawan daya gravity ke bawah, and then transpiration naik ke atas. And then kalau kita tengok addition, iaitu attractive force di antara water dengan other polar molecules, iaitu dinding xylem. So dengan adanya addition, cohesion dengan tension, water ni akan ditarik naik ke atas. Untuk root pressure, dia result daripada active pump shock into the xylem. Kalau kita tengok pada waktu malam, okay, dia ada transpiration. So endodermal root cell ni dia pump secara aktif mineral ion untuk masuk dalam xylem. And then ni akan menyebabkan pengumpulan mineral ion solute, okay, dekat xylem. And then bila mineral ion ni tinggi, so water potential dekat dalam root tu akan rendah. And then yang ni akan menyebabkan high water potential daripada surrounding yang lebih tinggi daripada dalam akar tu, dia akan ditolak masuk ke dalam root. As more water enters the xylem vessel, so dia akan menghasilkan root pressure. Okay, tekanan akar yang ni akan menyebabkan hydrostatic pressure. So dia akan menyebabkan lagi banyak air untuk masuk. Water to enter the leaf. Okay, masuk naik ke atas daripada proses transpiration. Okey, daripada proses ni dia akan resulting the guttation. Guttation ni macam embun lah. Dia sesuai untuk pokok yang renek. Maksudnya waktu siang nanti kita akan nampak macam ada embun, guttation dekat hujung daun. Untuk transpiration pool bermula daripada proses transpiration di mana air akan keluar dan diganti oleh air yang bersebelahan yang mana lebih higher water potential. And then dia akan tarik air daripada mesophyll cell yang bersebelahan, and then tarik air daripada bawah untuk naik ke atas. Dibantu oleh cohesion dengan addition, tension. Di mana cohesion adalah attractive force between water molecule, and then addition di antara water molecule dengan xylem wall. So yang ni akan membantu air untuk naik ke atas without spreading. Tekanan daripada akar pun turut menyumbang, iaitu positive pressure, di mana dia akan tolak air untuk masuk dalam root hair. Okey, yang tu untuk hydrostatic pressure. Okay, next we look for pressure flow hypothesis in phloem. Translocation is the transport of the organic substance in the phloem. Organic product daripada dalam phloem of plant from leaf. Okay, from leaf to all other parts of the plant. So dia akan pergi ke all parts of the plant. Sebelum ni pergerakan water, movement of water in xylem. Okay, air, water will move daripada soil and then masuk dalam root hair, and then seterusnya daripada xylem naik ke atas, move upward. Yang tu adalah pergerakan water in xylem. Now sekarang kita tengok pergerakan organic substance, organic product dalam phloem. Now we look for pressure flow hypothesis in phloem.
Untuk pressure flow hypothesis, we have the sugar source, iaitu yang ni adalah leaf sugar source, and then sugar sink. So sugar source ni example adalah leaf, yang mana plants organ yang boleh produce sugar by process photosynthesis. And then sugar sinks ni adalah plants organ yang mana yang consume ataupun store sugar. Contoh, okay, example we have root, fruit storage, organ, stem. Okay, we have two main types of cell in flowworm. We have the sieve tube and companion cell. Here the sieve tube element, and then here the companion cell. So bila nama sel ni of course lah dia ada nucleus. Dia ada nucleus and many mitochondria. Untuk proses translocation, dia bermula daripada sugar source, iaitu dekat leaf. And then dekat leaf ni, glucose yang dihasilkan is converted to sucrose. Dia dah tukar kepada sucrose. And then next, sucrose will transport secara aktif masuk dalam sieve tube. Okay, masuk dalam sieve tube. So ni proses kita namakan proses loading. Loading sugar masuk dalam sieve tube, yang dekat ni area source, dia akan reduce the water potential. So sucrose kalau kat sini tinggi, higher, and then water potential kat sini dah decrease. Okay, berkurang. Okay, sekarang so water potential dekat sieve tube ni rendah. Okay, and then high water potential dekat xylem. Okay, water potential dekat sieve tube lower than the water potential in the xylem vessel. So water from xylem will move. Okay, will move into the sieve tube by osmosis. So yang ni akan generate high hydrostatic pressure, di mana force the bulk flow water dengan sucrose tadi sepanjang sieve tube to the area with less hydrostatic, iaitu dah sampai dekat sink. Bila dah sampai dekat sink, sucrose tadi akan diguna oleh root sink. Okay, kalau sini bud lah, depends pada sink. And then dekat situ, sucrose tu di unloaded daripada sieve tube masuk ke dalam root cell secara passive transport. And then bila sugar ataupun sucrose tu dah berkurang, so water potential kat sini dah meningkat. Okay, water potential in sieve tube increase. So water will diffuse out, dia keluar daripada sieve tube and then masuk ke xylem secara osmosis. Okay, so dia akan create low hydrostatic pressure dekat sieve tube. And then perbezaan di antara hydrostatic pressure di antara leaf yang dekat source ni and then juga dekat root sink ni, so dia akan drive the process of translocation. In chapter homeostasis, we look for concept homeostasis, define homeostasis and describe the concept homeostasis. Okay, next, negative feedback mechanism, we look for blood glucose level, and then human homeostatic organ, structure, nephron and urine formation. Okay, homeostasis means steady state, iaitu definition for homeostasis is maintain our balance, maintaining of a constant internal environment. Okay, dari segi dalaman. And then maintaining constant internal environment ni dalam living organism. So condition ni yang dekat luar, persekitaran luar, mungkin dia akan fluctuate. Ada yang increase, ada yang decrease secara widely. Tapi condition dalam badan kita, internal environment, vary within only a narrow range sahaja. Yang ni contoh, okay, nak balance internal environment dalam steady state. Okay, nak bagi biochemical process tu boleh proceed dalam optimum rate. Contoh kalau kereta ni dalam 80, and then bila dia laju sangat, so dia akan kurangkan. Okay, berhenti. Tapi bila terlampau lambat sangat, so yang ni mungkin lori apa semua tu akan bagi horn lah. So dia akan laju balik. Okay, three basic component yang make up the feedback system, yang mana stimulus, okay, stimulus ataupun perubahan, change dalam physical ataupun chemical factor, okay, dia akan didetect oleh receptor, and then dia akan send kepada control center. So control center ni dia akan control information atau stimulus, and then dia akan stimulate action, yang mana dia akan betulkan perubahan and then send kepada effector.
So effector ni akan carry out the information corrective mechanism. Okey, dia betulkan balik melalui negative feedback mechanism untuk restore balik condition tu kepada keadaan asal, iaitu back to normal. Untuk positif dengan negative feedback mechanism, kalau you tengok normal level, sekiranya level tu increase and then berlakunya correction mechanism, dia betulkan balik back to normal level tu dikatakan sebagai negative feedback. Sama juga kalau level tu decrease and then berlakunya correctional mechanism, betulkan balik back to normal, so dia adalah negative feedback. Tapi sekiranya level tu decrease tapi dia tambah lagi jadi lebih rendah, okey, lebih lagi decrease, so level keep decreasing, ataupun level dah increase tapi level tu keeps increasing, yang ni dikatakan sebagai positive feedback. Now we look for blood glucose level. Dalam kita nak control blood glucose level ni adalah contoh negative feedback mechanism, iaitu blood glucose level dalam keadaan rise, okey, meningkat. Contoh gula dalam darah kita tinggi, so beta cell. Beta cell ni dekat pancreas, okey, beta cell dekat pancreas dia akan secrete insulin, okey, insulin into the blood. And then insulin ni dia akan merangsang atau stimulate liver untuk cell to take up glucose. So glucose tu kurang lah, and liver cell, dalam liver cell, glukos tu di mana dia ditukar kepada glycogen. Okey, ditukar kepada glycogen. And glycogen tu kita store, okey, di store dalam liver cell, dan seterusnya blood glucose level akan berkurang, decline. Okey, sekiranya blood glucose level fall, okey, gula dalam darah kita rendah. So siapa yang terlibat? Iaitu alpha cell. Alpha cell ni berada dekat pancreas, di mana alpha cell akan secrete glucagon. Glucagon ni dia akan stimulate liver, di mana sel dia akan convert glycogen kepada glukos. Sebab glukos kita rendah kan. So dia convert glycogen kepada glukos, and now blood glucose level akan meningkat balik. So back to normal balik. Kalau kat sini pancreas, okey, ni adalah pancreas yang mana dia akan detect sebarang perubahan increase ataupun decrease blood glucose level. So pancreas ni dia has islet of Langerhans, di mana setiap islet tu dia ada alpha cell dengan beta cell, di mana alpha cell dia akan secrete glucagon and beta cell dia akan secrete insulin. So insulin dengan glucagon ni adalah berlawanan, antagonistic hormon, yang mana boleh kawal the blood glucose level. Okey, ni adalah pancreas. So dia besarkan, okey, besarkan close up islet of Langerhans. So you ada dapat ni adalah islet of Langerhans, di mana beta cell will secrete insulin and alpha cell will secrete glucagon. Okay, please take note, beta cell not beta cell, ataupun ia adalah alpha cell. So cara nak ingat, yang ni nampak macam huruf B, so macam mana nak eja B, BIB. So B ni refer kepada beta cell, so I ni refer kepada insulin. Okay, kalau yang untuk alpha cell, so alpha ada huruf A, so ingatlah huruf A, glucagon. Alpha cell will secrete glucagon. Okay, mana-mana aja you boleh ingat. Okay, ini adalah blood glucose level, di mana dalam keadaan gula dalam darah tinggi dan gula dalam darah rendah. Okay, when blood glucose level tinggi, bila gula dalam darah tinggi kita namakan sebagai hyperglycemia. Okay, hyperglycemia tu dalam keadaan gula dalam darah tinggi. So kat sini pancreas dia akan detect sebarang perubahan. And then bila gula tinggi, so mestilah biasanya kalau gula tinggi kita akan cucuk insulin. So siapa yang akan secrete insulin? So beta cell will secrete ataupun release insulin. So insulin ni dia akan trigger liver untuk ambil glukos yang berlebihan tu, convert kepada glycogen. So glukos akan berkurang, and then blood glucose level dia akan back to normal. Okay, bila dalam keadaan blood glucose level rendah, iaitu dinamakan sebagai hypoglycemia. Hypoglycemia, so siapa yang detect? Pancreas juga detect, di mana bila gula dalam darah rendah, so alpha cell pula dia akan secrete glucagon. Glucagon ni dia akan trigger liver, di mana liver tu akan break down glycogen and release glucose, sebab kita kurang glucose. Bila ada glucose, glucose tu dah semakin meningkat. Okay, so glucose level dia akan increase, seterusnya back to normal. Untuk
untuk control blood glucose. Okay, when glucose level dalam blood increase, so glucose kita akan tukar kepada glycogen. Hormon apa yang terlibat? Okay, jawapan dia insulin lah. Kalau gula dalam darah tinggi, kita akan cucuk insulin untuk kurangkan glukos. And then dalam keadaan glukos level, okay, dalam darah decrease, berkurang. So hormon apa yang terlibat? Hormon apa yang terlibat? Iaitu glukagon yang disekret oleh alpha cell, di mana glycogen tu akan convert kepada glukos. So glukos akan meningkat balik. Ni antara term-term. Okay, kalau kita tengok glukos convert to glycogen. So kalau nak ingat penghasilan glycogen. So glycogen, sintesis ni adalah sintesis, nak menghasilkan. So glukos convert kepada glycogen kita namakan sebagai glycogenesis. Kalau glycogen convert into glucose, maksudnya glycogen dah tak ada dah. So glycogen no, glycogen dah tak ada. So term dia glycogenolysis. Okay. And then kalau fatty acid, glycerol ataupun amino acid nak convert kepada glukos, ni maksudnya untuk penghasilan glukos yang baru daripada fatty acid, glycerol dengan amino acid. Okay, so ni dinamakan sebagai gluconeogenesis. Maksudnya daripada yang baru. Ni antara cara nak ingat lah. Kalau keyword, okay, yang ni untuk ingat, insulin is released when there is an increase in blood glucose level. Okay, in dengan in, increase, so gula dalam darah tinggi, so insulin akan release. Tapi kalau glucagon is released bila apa? Bila glukos. Glukos tadi meningkat kan, increase. Ni sekarang glukos dah gone, tak ada. So glucagon yang akan diriliskan. For human homeostatic organ, we look for the structure and function of kidney. Okay, kalau daripada sini kidney, yang ni kita besarkan. Okay, and then yang ni yang you nak kena tahu adalah renal cortex. Renal cortex ni bahagian luar, and then bahagian dalam dia adalah renal medulla. Renal ni refer kepada bahasa medik untuk kidney. And then dalam dia ni adalah renal pelvis. Okay, terus sambung ke ureter. And then kita besarkan, ambil lagi. So dekat renal cortex ni bahagian outer, luar, and then renal medulla ni bahagian dalam, inner. Okay, so dekat situ ada nephron. Ni adalah nephron. And then structure nephron, kalau you tengok, okay, bermula dengan Bowman capsule, ada proximal, distal, okay, collecting duct, dan juga salur darah. Function of kidney, yang first untuk osmoregulation, okay, regulation body's water content. And then yang kedua untuk excretion, kita nak remove waste product, okay, contoh urea, uric acid yang berbahaya dalam urine. Yang ketiga function kidney adalah regulation blood pH, okay, tekanan and volume of body fluids. Transverse section of kidney, yang tadi you dah tengok konteks bahagian luar, lepas tu medulla tu bahagian dalam. So yang ni dia akan sambung ke ureter. Okay, ureter untuk urine, pembuangan urine. Seterusnya kita ada renal vein dengan renal artery. Kalau yang untuk masuk dalam renal artery lah. Kalau renal artery yang membawa darah yang beroksigen, oxygenated blood. Okay, ada oksigen, tapi ini dalam keadaan darah yang kotor, dirty blood. Yang mana yang dah keluar iaitu menerusi renal vein yang membawa darah yang deoxygenated blood, darah yang tak ada oksigen. Tapi darah ni dah difilter, dah ditapis, so yang ni adalah clean, darah yang dah bersih yang keluar tu. Structure nephron, ni adalah structure nephron. Functional unit kidney adalah nephron. Okay, ni baru satu you tengok. And then untuk kidney dalam 1 million untuk kidney nephron ni. 6 region dalam nephron. Yang pertama iaitu adalah Bowman's capsule. Okay, macam bola ni Bowman's capsule. And then next proximal convoluted tubule, nombor 2. Okay, proximal convoluted tubule. Lepas tu baru dia turun yang ketiga ni. Okay, turun yang ketiga iaitu descending limb. Turun descending limb. So yang bawah macam happy ni adalah loop of Henle. Loop of Henle kalau you nak tulis H mesti huruf besar.
Okay, and then bila naik, ascending naik, ascending limb, loop of Henle, dia naik, and then barulah you jumpa dengan distal convoluted tubule. Okay, mula-mula proximal, lepas tu baru jumpa dengan distal convoluted tubule, last sekali barulah collecting duct. Ni structure nephron, and then Bowman's capsule. Yang ni dikatakan nephron ni adalah nephron tubule. Okay, ni collecting duct, renal vein, darah yang keluar daripada kidney, terus ke renal pelvis untuk formation urine. Okay, atas ni adalah renal cortex, and then yang paling dalam tu adalah renal medulla. So, kita medulla biasanya dalam keadaan hypertonic. Okay, ni Bowman capsule ni penting, dia bentuk macam cup-like structure, berada pada mana? Berada pada cortex. Okay, berada pada cortex region. And then outer walls dia, kapsul ada simple squamous epithelium yang dekat bahagian outer wall dia, epithelium of Bowman capsule. And then dalam Bowman capsule tu ada cluster of capillaries, iaitu glomerulus. Dalam Bowman capsule ni yang warna kuning ni. So yang ada macam blood capillary tu dinamakan glomerulus. So glomerulus ni berada dalam Bowman's capsule. Structure nephron untuk blood vessel, salur darah. So, darah dia akan masuk dalam kidney by the renal artery. Artery ni untuk masuk. Kalau vein, dia untuk keluar. And then renal artery ni dia akan branch kepada efferent arteriole. Kalau you tengok efferent lagi besar berbanding dengan efferent arteriole. And then efferent arteriole, okay, darah tu akan masuk dalam Bowman capsule. So, dia akan divide to form capillary. So, tu dinamakan sebagai glomerulus lah, berada dalam capsule. Untuk efferent, masuk tadi efferent, keluarnya efferent arteriole. So glomerular capillary ni dia akan reunite balik untuk membentuk efferent arteriole, keluar daripada efferent. Okay, blood leave out from the Bowman capsule ni melalui efferent. Di mana efferent tu dia akan ciri-ciri dia narrow daripada efferent. Efferent you tengok larger diameter dia, tapi efferent dia tu kecil, narrow. Okay, lepas tu pula efferent arteriole tadi divide kepada peritubular capillaries. Peritubular capillary ni adalah salur darah yang mengelilingi proximal. Okay, peritubular capillaries, kalau salur darah yang mengelilingi proximal tubule, yang mengelilingi distal tubule, distal convoluted tubule, yang tu dikatakan sebagai peritubular capillaries. Tapi sekiranya salur darah tu yang mengelilingi loop of Henle yang bawah ni, so yang bawah ni salur darah tu dinamakan sebagai vasa recta. Renal vein di mana darah akan keluar daripada kidney. And then summary untuk blood flow, dia bermula daripada renal artery masuk, lepas tu efferent arteriole, diameter dia lagi besar, lepas tu masuk ke glomerulus. Okay, glomerulus yang dalam Bowman capsule tu. And then dia akan keluar menerusi efferent arteriole di mana diameter dia lagi narrow berbanding efferent. Okay, lagi kecil berbanding efferent. And seterusnya ke peritubular capillary di mana dia akan mengelilingi proximal dengan distal, dinamakan sebagai peritubular capillary. Salur darah ataupun blood vessel yang mengelilingi loop of Henle, we call that as a vasa recta. So seterusnya dia akan keluar menerusi renal vein. Untuk urine formation, kalau you tengok blood sini, proses ultrafiltration yang dekat glomerulus. So yang kecil-kecil sahaja yang keluar, and then yang besar semuanya tak lepas. And then dekat sini, dekat proximal tubule dengan distal tubule ada berlakunya reabsorption dengan secretion. Secretion maksudnya kita buang benda yang tak berguna untuk kita keluarkan sebagai urine. And then kalau reabsorption tu maksudnya benda yang diperlukan. So yang ni tengok dia ambil apa yang diperlukan lagi untuk proses reabsorb balik masuk dalam badan. Maksudnya dia tak akan keluar sebagai urine. And then ni dekat loop of Henle, kalau you tengok salt. Okay, ni ciri-ciri dekat medulla. Medulla memang kita nak maintain dalam keadaan hypertonic, iaitu tinggi, solute concentration dia tinggi. So sodium chloride dia tinggi. And then bila naik, lepas tu jumpa dengan distal, berlaku juga reabsorption dengan secretion, dan seterusnya collecting duct, barulah last kali terbentuknya urine.
urine formation daripada proses ultrafiltration yang berlaku dekat glomerulus, and then seterusnya proses reabsorption, and then seterusnya yang ketiga adalah proses secretion. Untuk proses ultrafiltration, proses ultrafiltration berlaku dekat Bowman's capsule. So apa yang berlaku kat sini, di mana blood dia flow masuk dalam kidney menerusi renal artery, and then seterusnya daripada renal artery blood flow masuk ke efferent arteriole, and then daripada from efferent arteriole blood flow into the glomerulus. So glomerulus dalam ni, and then diameter efferent arteriole kalau ni dia lebih besar, okey, diameter dia lagi besar daripada efferent arteriole, lebih besar daripada sepatutnya, okey, sini lagi besar daripada efferent arteriole, di mana dia akan create high hydrostatic pressure, dia bagi tekanan dalam glomerulus, okey, create high hydrostatic pressure in the glomerulus, di mana tekanan tu dia akan force, okey, dia akan force water and most solute in blood plasma move across the wall of glomerulus capillary into the Bowman's capsule. So masuk, okey, dia akan force, di mana yang dalam bila dah berada dalam tubule iaitu dinamakan sebagai glomerular filtrate. Yang berjaya masuk tu dinamakan sebagai glomerular filtrate, iaitu water, solute contoh glucose, sodium chloride. And then yang mana yang tak lepas, yang masih lagi berada dalam glomerulus, iaitu red blood cell, okay, platelet, large plasma protein. Dia cannot pass through sebab saiz dia yang besar. Yang berada dalam glomerular filtrate iaitu yang dah masuk dalam tubule, okay, yang dah masuk dalam tubule daripada blood capillary, dah masuk dalam tubule, iaitu water, salt, H+, urea, glucose, amino acid, vitamin, ammonia, some drug. So semua ni dinamakan sebagai glomerular filtrate. Yang ni berjaya lepas masuk dalam tubule. Yang masih lagi berada dalam glomerulus, yang tak berjaya masuk dalam tubule, yang mana yang besar lah, white blood cell, red blood cell, plasma protein, okey, yang tu semuanya yang besar. Okay, proses reabsorption adalah movement substance daripada filtrate tadi yang dah masuk dalam tubule tadi back into the blood. Maksudnya kalau dekat sini berlakunya reabsorption. Okey, reabsorption daripada tubule. Kalau berada dalam tubule dia akan keluar, dia akan excrete sebagai urine. Okey, tapi benda tu yang masih diperlukan contoh glukos apa semua, so dia di reabsorb balik. Dekat proximal convoluted tubule yang mana filtrate yang akan diabsorb balik contoh glukos, sodium chloride, water. Dekat loop of Henle pun ada yang di reabsorb balik. Okey, yang ni adalah reabsorption. Kalau reabsorption tu adalah solute ataupun water daripada renal tubule, ni tubule, okey, masuk dalam blood capillary. So dia tak akan dilepaskan sebagai urine. Ni akan masuk balik dalam badan. Kalau secrete ni adalah benda yang terbuang, waste product daripada blood vessel, daripada salur darah, masuk dalam renal tubule, dalam nephron ni, masuk dalam renal, dalam tubule ni, and then dia akan di-excrete keluar sebagai urine. 100% nutrient, contoh glukos, okey, glukos, amino acid, vitamin dengan hormon di reabsorb balik. Okey, masuk balik dekat proximal convoluted tubule sebab vitamin glukos ni diperlukan oleh badan. So dia tak dilepaskan keluar sebagai urine. Yang untuk secretion kita secrete contoh ammonia, drug, poison, uric acid, yang ni akan di-secrete. Secrete masuk dalam tubule. Bila dah masuk dalam tubule, so yang ni akan keluar, di-eliminate sebagai urine. Secretion kita nak buang benda-benda yang berbahaya, contoh poison apa semua tu, movement substance daripada blood, okey, masuk dalam filtrate. Filtrate ni tubule tadilah untuk keluar sebagai urine. Location dia ada dekat proximal dengan distal convoluted tubule. So substance yang disecrete contoh potassium ion,
hydrogen ion. Okey, kita tengok dekat dekat loop of Henle. So dekat loop of Henle, dekat descending ni nak turun. Okey, descending loop of Henle. Yang ni adalah permeable to water. So bila permeable to water, water yang boleh keluar. Permeable to water tapi not to salt. So sodium chloride tak keluar. Yang boleh keluar daripada tubule adalah water. Okay, permeable to water. Reabsorption of water into peritubular capillary. So water ni dia bukan keluar sebagai urine, dia keluar masuk dalam blood. Okay, iaitu masuk dalam badan, tak keluar sebagai urine. Water move out the tubule by osmosis. So bila air keluar, solute concentration dekat bawah ni, solute concentration inside the loop of Henle akan meningkat. So solute akan meningkat sebab air dah banyak yang keluar. Bila kita turun down the descending loop of Henle, so dia akan semakin hypertonic. Okey, untuk ascending limb tadi turun, sekarang nak naik. So dia ada dua segmen. Satu bahagian thin segment, satu bahagian thick segment. And then bahagian ascending ni, bahagian nak naik loop of Henle ni, the wall dia permeable to salt. Okey, maksudnya sodium chloride yang boleh keluar. And then not permeable to water. Okey, bila naik sodium chloride saja yang keluar. And then dekat thin, so sodium chloride keluar secara pasif. Kenapa pasif? Sebab tadi solute concentration banyak kan. So dia keluar secara pasif. Lagipun kat sini thin dia senang nak keluar, dia keluar secara pasif. Untuk ascending limb bahagian thick yang bahagian atas ni, so dia keluar secara aktif sebab permeable to sodium chloride saja. Kenapa keluar secara aktif? Sebab dah sodium chloride bila naik, semakin naik dia dah semakin berkurangan. Lagipun dia nak keluar tu susah, iaitu thick segment. So dia keluar secara aktif. So filtrate dia akan jadi more dilute. Okey, sebab sodium dah keluar, and then dia akan terus ke distal convoluted tubule. Dekat distal convoluted tubule, reabsorption berlaku iaitu sodium chloride dengan bicarbonate ion. Okey, di reabsorb secara active transport. And then water secara osmosis, di reabsorb secara osmosis. Yang mana secrete? Potassium ion dengan H+ dia akan secrete masuk dalam filtrate untuk dikeluarkan sebagai urine. Yang ni adalah reabsorption daripada distal convoluted tubule masuk dalam peritubular capillary. Reabsorption masuk dalam badan, tak keluar sebagai urine. And then yang secretion ni potassium ion dengan H+ daripada peritubular secretion, maksudnya daripada capillary, blood capillary masuk dalam distal convoluted tubule untuk dikeluarkan sebagai urine. Okay, now kita tengok dekat collecting duct. Okay, filtrate tadi dia dah pass through medulla, lepas tu ke renal pelvis, bawah lagi. So yang ni permeable to water. Okay, ni collecting duct lah, permeable to water but not to sodium chloride. And then tapi sodium chloride boleh lagi stay di reabsorb secara aktif. Kalau permeable to water, water sajalah yang keluar, tapi still lagi sodium chloride boleh di reabsorb secara actively. Okey, dekat inner medulla bahagian dalam collecting duct ni permeable to urea. So urea pun menyumbang juga untuk dalam keadaan hypertonic dekat medulla ni. Okey, some urea akan diffuse out. And then bila urea keluar, okay, so dia akan more water akan being reabsorbed dekat loop of Henle. So lagi banyak water yang akan keluar. Bila water keluar, so filtrate tadi dia akan jadi more and more concentrated, lagi pekat. Tu yang nak dalam keadaan hypertonic. Bila water tu keluar by osmosis dekat interstitial fluid area loop of Henle tu. Okay, so the nephron, nephron dia akan proses the filtrate dalam renal tubule ni dengan collecting duct ni, dia akan membentuk urine. Okay, so that's all for today, and then good luck for UPS 3. Okay, bye bye. Assalamualaikum.